Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran Pendidikan Islam. Hari ini kita belajar Pendidikan Islam tahun 3, bidang akidah yang bertajuk Beriman kepada Kitab. Untuk memudahkan murid membuat rujukan, murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam daripada muka surat dari muka surat 72. Okey. Okey, baik. Objektif pembelajaran adalah pertama sekali membaca dalil nakli, menyenaraikan nama-nama kitab dengan tepat, menyenaraikan kesan beriman kepada kitab dan menyatakan gambaran orang yang beriman dengan tepat. Okey. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Al-Quran adalah kalam Allah. Di sini kalam Allah bermaksud, kalam di sini maksudnya adalah kata-kata Allah. Dan Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang mengandungi ajaran Islam. Semua ajaran Islam terkandung di dalam Al-Quran. Okey. Dan Al-Quran yang terakhir ni bermaksud Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir diturunkan dan tiada lagi kitab selain daripada Al-Quran. Okey, Al-Quran adalah penutup bagi kitab-kitab yang terdahulu. Okey, seterusnya sama-sama kita baca Surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Okey, kita kena beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Kita juga kena beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul dan juga kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Okey, seterusnya adalah hukum beriman kepada Al-Quran adalah wajib dan Al-Quran mengandungi perintah dan larangan yang wajib kita patuhi. Dalam Al-Quran ada banyak perintah, dalam Al-Quran ada banyak larangan. Semua perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran hukumnya wajib untuk kita patuh. Jika kita tidak patuh, hukumnya berdosa. Okey. Kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para Nabi dan Rasul dengan cara bagaimana? Dengan cara meyakini kebenaran isi kandungan dalam kitab tersebut. Al-Quran mengandungi syariat dan petunjuk yang memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah. Apakah kitab-kitab yang wajib kita ketahui? Ada 4. Yang pertama, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kitab ini hukumnya wajib kita ketahui, wajib kita beriman. Okey, mari kita lihat kesan beriman kepada kitab-kitab Allah pula. Yang pertama, iman semakin bertambah. Okey. Yang kedua, mendapat syafaat daripada Al-Quran. Yang ketiga, hidup kita menjadi lebih tenang dan lebih teratur. Yang keempat, masyarakat menjadi lebih sejahtera, aman damai. Okey. Kemudian yang terakhir, dikasihi Allah Subhanahu wa taala.
bagi membuktikan kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, jom sama-sama kita baca ikrar ini. Okey. Saya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan membuktikan keimanan saya melalui tindakan. Okey. Tindakan apa yang boleh kita lakukan sebagai bukti kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan? Yang pertama sekali, menunaikan solat 5 waktu, menjadi seorang yang amanah, tidak berbohong, menutup aurat dengan sempurna, bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya, memelihara kesucian Al-Quran, tekun menuntut ilmu dan mengamalkan akhlak yang mulia. Ini adalah ikrar kita. Jika kita benar-benar beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi kita, ini adalah tindakan yang kita boleh buat. Yang kita boleh buat sebagai bukti bahawa kita betul-betul beriman. Adakah kita sudah menunaikan solat 5 waktu sehari semalam? Adakah kita telah pun menjadi seorang yang amanah? Adakah kita selalu bercakap benar? Dan adakah kita sudah menutup aurat dengan sempurna? Aurat ni bukan sekadar tutup pakai tudung saja, tapi menutup aurat yang betul-betul sempurna adalah kita tutup sampai lepas aras, sampai menutup paras dada. Itu adalah aurat wanita yang perlu kita tutup. Dan pakaian juga pun sama. Pakaian bukan sekadar tutup semua, memang tutup kan. Macam baju sukan pun tutup, tapi kalau masih lagi menampakkan bentuk badan, itu belum lagi dikira sebagai menutup aurat dengan sempurna. Okey. Bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Okey. Untuk yang masih lagi belum lancar bacaan dalam membaca Al-Quran, jangan putus asa, teruskan belajar dan teruskan memahami isi kandungan Al-Quran tersebut. Okay, sebagai rumusan, kita semua sebagai umat Islam wajib beriman kepada kitab Al-Quran. Macam mana cara kita kata kita beriman kepada kitab Al-Quran? Kita belajar bersungguh-sungguh sampai kita boleh baca Al-Quran. Dan kita kena berusaha juga untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran sebenarnya? Okay, kita boleh baca terjemahan. Ada Al-Quran terjemahan kan? So, kita boleh baca terjemahan tu sikit-sikit, baca sikit-sikit. Bila dah baca, kita akan dapat ilmu di dalam tu. Okay, bila dah dapat sesuatu pesanan atau mesej yang dalam Al-Quran tersebut, apa lagi kita boleh buat? Kita perlu amalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Sebab dalam Al-Quran tu adalah panduan untuk kehidupan kita. Sehingga kita tutup mata, panduan hidup lah. Okey, bukan sekadar kita baca Al-Quran, kita baca macam tu saja. Kita baca, kita boleh baca dengan betul, kita menghayati Al-Quran, kita memahami isi kandungan dia dan yang paling penting sekali kita amalkan. Amalkan tu yang paling penting. Okey, setakat itu saja. Kita jumpa lagi. Semoga bermanfaat ilmu yang kita belajar hari ini. Okey, Assalamualaikum.